Jariah ni maksudnya perempuan muda kan? Tak ada. Kita janji nak bagi jariah daripada kota tu, tapi tak ada jariah. Nak buat macam mana? Nak kena lagi? Ataupun jariyatun ataupun ada tapi dia mati dalam serangan tu, terbunuh. Maka kita tak perlu nak ganti apa-apa, sebab dikaitkan dengan jariah. Jadi jariah tak ada lah. Kemudian ba'da zafari. Tapi kalau jariah tu dia mati selepas dah dapat dia. Yang ni mati sebelum dapat, ni sebelah dah dapat, dah tawan, kemudian baru dia mati. Tapi sebelum kita sempat serah kepada ilj tadi tu, maka kena ganti. Faham? Bagi badal pada dia. Kemudian tak ada. Kemudian tapi kalau jariah yang ada dalam tu masuk Islam, tak bolehlah kita nak bagi kat dia. Dia tu orang kafir. Jadi kalau bagi kat dia jadi hamba. Sedangkan jariah itu telah memeluk agama Islam, maka kita kena gantikan jariah lain yang bukan beragama Islam bagi kat dia. Kemudian badal. Okey. Jadi badal tu kita nak bagi dalam bentuk jariah juga ke? Tak. Kita bagi duit lah. Kita bagi kat dia upah ujrah mithil. Untuk kerja-kerja yang macam tu, biasa orang bayar berapa, bagilah kat dia. Ada kil kata bayar kat dia itu adalah harga jariah. Pendapat yang muktamad kata apa? Yang dibayarkan kepada dia itu adalah ujrah misil. Muqabil kata yang dibayar pada dia adalah qimatul jariyah, nilai dia. Kemudian kitabul jizyah. Baca. Jadi jizyah, hatta yu'tunal jizyata kan, an yadin wa hum saghirun. Qatilu apa? Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Itu kan, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin saghir. Itu ayat tentang jizyah. Jadi pilihan diberikan kepada orang kafir. Pertama, dakwah. Kita baca dalam Tirmizi kan, Nabi bagi bayang hidayat. Jangan terus serang. Pertama, ajak dia kepada Islam. Kalau dia enggan, ajak dia berdamai dan dia bayar jizyah. Kalau itu pun dia enggan, kita akan serang. Faham? So, 3 pilihan diberikan. So, kita boleh perhatikanlah negara-negara dalam sejarah Islam kan, yang mana jenis pertama, yang mana jenis kedua, yang mana jenis ketiga. Faham? Contohnya Fatah Mekah itu kita baca. Jadi Mekah ni adakah dia dimasuk secara kekerasan ataupun dimasuk secara sulhan? Sawadul Iraq secara sulhan ataupun anwatan. Mesir. Mesir macam mana? Secara suluh. Mesir ni suluh. Sebab itu Mesir ni orang Islam yang Kristian daripada dulu sampai sekarang dia bagus hubungan dia. Dan dia punya baba dia, kalau kita tengok kan, pop dia lain. Kristian dan Mesir ni, cara pakaian dia lain, apa semua. Dan dia maksudnya tetap ada hubungan baik dengan ulama Azhar. Kita jemput dalam majlis apa semua. Dia sebenarnya tak ada masalah orang Kristian di mana? Di Mesir. Dia bermula pada masa mula-mula masuk dulu. Macam mana perdamaian yang telah berlaku Muqawqis kan, sampailah hari ini sebenarnya. Cuma akhir-akhir ini ada orang laga kan, itu yang ada berlaku pengeboman pada gereja tu. Sebenarnya tak pernah berlaku kat Mesir seperti itu.
Majlis, contohnya majlis pelantikan Syekhul Azhar. Syekhul Azhar ni jawatan besar. Jadi jemput padri Kristian. Padri Kristian dia pakai baju hitam, rambut panjang, janggut. Lain dia punya padri dia. Memang ortodoknya. Dan Kristian di Baitul Maqdis. Saya pernah cerita kan. Dia ada dipanggil surat Sayyidina Umar. Dia ada satu gereja namanya gereja Kanisatul Qiyamah, gereja kiamat. Masa Sayyidina Umar datang ke sana, gereja tu dah ada. Tapi gereja yang sekarang ni sebenarnya baru punya bangunan, pernah dirobohkan. Jadi di Sayyidina Umar telah buat Ahdu Umar. Dalam perjanjian tu, penyamun diusir keluar daripada Baitul Maqdis. Orang Yahudi hendaklah dikeluarkan. Yang tinggal dalam tu hanya Kristian dan juga orang Islam sahaja. Jadi gereja Kiamah tu gereja paling kultus lah bagi orang Kristian. Sebab bagi mereka Nabi Isa disalib di gereja tu. Jadi besar tak besar. Dari sisi dia lah Nabi Isa telah buat pengorbanan kan. Sebab tu dia ada acara tahunan. Daripada dulu orang Islam biar je. Bila acara tahunan, ramai orang Kristian datang masuk Baitul Maqdis. Dan orang Kristian memang tinggal situ memang. Jadi 40 langkah lebih kurang, 40 langkah ke 40 hasta, berdepan dengan gereja tu ada masjid, namanya Masjid Umar. Jadi bila Sayyidina Umar masuk di situ, sampai waktu solat mereka tawarkan untuk solat. Maka Sayyidina Umar kata, saya tak nak solat dalam ni. Dia keluar daripada gereja. Dia kata, kalau saya solat dalam ni, gereja ni orang Islam akan tuntut kelak. Bukan sebab tempat tu gereja. Nanti orang akan guna dalil ni, kami punya khalifah semayang, jadi kami nak tanah ni. Dia tak nak jadi gaduh. Jadi beliau telah keluar, semayang satu tempat. Tempat tu lah yang dibuat Masjid Umar. Dan orang sana sebut, pemegang kunci gereja tu Sayyidina Umar amanahkan kepada 2 keluarga. Keluarga tu dua-dua Islam. Satu orang buka, satu orang tutup. Buka tutup. Itu untuk apa? Dia punya diplomasi lah dengan orang tempatan. Jadi bila berlaku penjajahan Israel, sebenarnya yang bergaduh dengan Israel ni orang Islam pun gaduh, orang Kristian pun bergaduh. Sebab dia orang tempatan. Kristian adalah orang tempatan dalam Baitul Maqdis. Okey. Macam jizyah. Jadi jizyah ni satu bentuk, kalau dululah jizyah ni dia jadi sumber pendapatan negara. Jizyah, sumber pendapatan. Bayar jizyah, orang kata bayar ufti kan. Kerajaan Kedah ke kerajaan Terengganu pernah bayar ufti pada Siam. Baca. Jadi jizyah ni macam mana berlaku jizyah? Siapa yang mana kita benarkan dia bayar jizyah? Siapa yang kita tak benarkan bayar jizyah? Apa maksud tak benar bayar jizyah? Mereka ni hanya hukumannya mati je, tak ada jizyah. Baca. Itu dia punya sirah dia. Itu dia punya perjanjian dia oleh Khalifah Islam. Uqirrukum. Macam mana? Itu dia punya perjanjian dia, jizyah. Jadi benda-benda ini dibuat waktu Islam kuat. Sekarang ni orang Islam nak sebut orang kafir pun malu, nak jaga hati. Tak boleh sebut kafir. Kat Indonesia pun berlaku polemik. Dia kata kita kena jaga hati saudara kita. Nak sebut non-Muslim, jangan sebut kafir. Kami bukan kafir. Dia pun terasa juga. Jadi begitu sekali lemahnya orang Islam, dia nak sebut kafir kepada orang kafir pun dia rasa tak sesuai. Sebab dia punya izzah dah tak ada. Kalau ikut tuntutan sebenar jizyah ni, bagaimana kependudukan orang kafir dalam negara Islam besar. Contohnya orang kafir tak boleh buat rumah lagi besar, tak boleh jalan kat tengah jalan, jalan kat tepi je. Orang kafir dia kena dibezakan dengan orang Islam dengan tanda. Dia kena pakai ikat zunnar.
Dia punya pinggang ni kena ikat sesuatu. Itu tanda ni orang kafir, ni orang Islam. Kalau orang Yahudi dibezakan dengan cara dia apa? Dia jambut apa, dia bukan jambut. Dia ikat rambut dia tepi panjang. Itu tanda ini orang Yahudi. Memang dibuat tanda yang menunjukkan dia orang kafir. Tapi kalau sekarang macam mana? Semua dah tak ada. Sebab izzah Islam dah hilang. Kalau orang Islam tuntut, mungkin orang Islam lain yang akan bantah, bukan orang kafir bantah. Dia punya masalah inferiority complex. Dia rasa dia rendah diri dia sebagai Islam. Bukan orang kafir bantah, orang Islam bantah. Jadi baca, kena sebut berapa kadar. Kemudian la kena sebut kadarnya lagi. Macam cara ini akad zimmah macam mana dibuat, faham? Jadi masa perjanjian kita dengan orang kafir zimmi ni, apa dia? Jadi boleh tak dalam perjanjian tu dinyatakan, kalau contohnya kita baca perlembagaan kan, Islam adalah agama persekutuan. Itu dah di perjanjian tu sebenarnya dengan orang bukan Islam masa pembentukan Malaysia. Tetapi dibenarkan orang bukan Islam menjalankan agama mereka. Perayaan dia semua dibenarkan. Tetapi tidak dibenarkan penyebaran agama lain. Itu semua dah ada dalam perlembagaan. Orang bukan Islam tak boleh sebar agama dia. Sesama dia boleh, tapi dia tak boleh edarkan buku kepada orang Islam, tak boleh. Tapi undang-undang itu hanya untuk di Semenanjung sahaja. Sabah Sarawak tak termasuk. Faham? Sebab itu missionaries ni dia aktif kat sana. Sebab kita tak boleh nak halang. Tak ada undang-undang. Sebab Sabah Sarawak ni dia punya undang tak sama dengan Semenanjung. Dia macam negeri, dia macam negara lain. Faham? Macam negara lain. Sebab tu dia ada menteri kewangan lain. Macam negara lain. Sebab tu dia boleh buat undang-undang yang tertentu lah, beza dengan Semenanjung Sabah Sarawak. Okey. Paling rendah dinar setahun. Sikit je. Satu dinar setahun. Bayar cukai. Dia macam cukai lah kalau sekarang ni. Satu dinar setahun. Kemudian kepada siapa yang bayar satu dinar tu? Maksudnya kena bagi masa nak buat akad tu, kena bagi tahu mereka perlu bayar jizyah berapa. Kena bagi tahu. Paling rendah satu dinar. Pendapat Muqabil kata tak perlu sebut. Kalau tak sebut maksudnya satu dinar. Kemudian SAW. Jadi tak perlu sebut. Tak perlu sebut bahawasanya disyaratkan kalau mereka nak menjadi kafir zimmi di sini, di bawah pelindungan orang Islam, kerajaan Islam, mereka kena elakkan daripada mengeluarkan perkataan-perkataan kesat terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap agama Islam. Tak boleh. Tak perlu sebut dalam akad jizyah, sebab perkataan tu supaya mereka tunduk kan, itu dah cukup. Tak perlu di-highlight kan. Bukan maksudnya benda itu mereka boleh buat. Tak boleh. Itu semua dah buat perjanjian. Dipanggil apa? Kontrak sosial. Jadi orang Melayu bermurah hati untuk memberikan kepada semua yang ada kat situ. Sebab British letak syarat, kami hanya bagi kemerdekaan kalau kita sedia bagi warga negara kepada orang yang bukan asal. Orang Cina, orang
semua. Maka diberi besar-besaran, beri percuma. Jadi apa? Siapa yang ada pada waktu tu, maka dia dapatlah warga negara. Tapi pertukaran dia dengan kontrak sosial, dengan syarat mereka perlu menghormati perlembagaan. Waktu itu, waktu orang-orang tua yang maksudnya yang dulu dia faham, dia hormat. Tapi sekarang yang muda ni, orang muda maksudnya Cina ke Indo ke, dia pun tak tahu benda ni. Sebab dia lahir kat sini. Sebenarnya ada perjanjian kan. Dan dia pun sekolah asing, tak gaul dengan orang Melayu. Jadi dia betul-betul jadi makhluk asing. Padahal duduk sini kan, maksudnya tak pandai cakap Melayu. Otak dia masih pergi kat tanah besar. Dia anggap dia punya negeri tu yang Cina, masih lagi bertuankan negara sana. Padahal duduk sini kan, bercakap bukan macam orang negara ni. Jadi itu masalah pendidikan lah. Dah kita benarkan, kita benarkan dia buat sekolah sendiri, automatiklah membentuk puak yang macam tu. Sekolah sendiri cakap bahasa dia. Mana ada Indonesia, mana ada. Dulu sebelum saya pada Soekarno ni paling syadid. Orang Cina di sana tak dibenarkan guna nama Cina. Sebab tu orang Cina sana Suparman, Sudirman, tapi Cina. Faham? Tak boleh, dia tak boleh guna nama Cina. Nama pun tak boleh. Tulisan memang tak boleh. Faham? Tak ada sekolah asing. Sebab tu dia tak boleh. Tapi orang Melayu dia baik hati. Dia baik hati, dia mudah kesian. Kesian kat dia kan. Dia lagi suka bela bangsa lain daripada bangsa sendiri. Dia panggil macam tu kan. Jadi berlakulah. Dulu mungkin orang tak nampak kesan dia. Alah apalah sangat bagi sekolah kan. Maka sekarang ni memang betul-betul asing. Duduk sini, bapak sini, datuk sini, cakap Melayu tak reti. Betul tak? Cakap pelat. Cakap memang seolah lahir kat China kan. Ya dah tak bergaul. Bahkan dia ada sebahagian lah merasa jijik nak cakap bahasa Melayu. Dia rasa dia kaya kan. Dia orang Melayu miskin. Itu kesan daripada keputusan orang dulu lah. Siapa suruh nak jaga politik tu, semua politik sebab itu. Nak jaga supaya orang ni undi. Pergi Amerika, mana ada sekolah Cina? Mereka ada? Tak ada. Pergi ke Moja, ada? Tak ada. Bila Cina sana cakap bahasa Kemboja kan? Betul tak? Di Singapura pun tak ada sekolah Cina. Singapura mana ada sekolah Cina? Dia tak ada dui sekolah, tak ada satu je sekolah. Faham? Dia bila banyak-banyak sekolah, dia otak jadi lain-lain. Tak boleh nak satukan. Jadi Singapura sini tak ada sekolah Cina. Pada sekolah Singapura tu Cina. Malaysia ada sekolah Cina. Bagus. Sekolah Cina ada, sekolah Tamil ada. Jadi dulu tak rasa, tapi dia akan mengeluarkan manusia-manusia yang dia tak ada apa? Dia tak ada semangat nasionalisme sebagai penduduk. Dia rasa macam dia orang luar. Faham? Cara dia bercakap, cara dia berfikir. Macam apa dia? Wasani li apa? Jadi dan bagusnya sekarang ni dibuat yang nombor 2 tu. Tak sebut, nanti dia kata tak sebut pun. Faham? Sebab orang duk main perlembagaan kan. Jadi sebab tu kena belajar perlembagaan. Dia ada orang buat kursus memahami perlembagaan Malaysia, persekutuan. Jadi dia masalahnya bila benda tu macam kontrak sosial, benda tu tak tulis tapi difahami. Dia panggil kesefahaman. Jadi benda tu yang akan dimainkan. Sebab benda tu kesefahaman, tak ada tulis, tak ada hitam putih. Jadi tulis supaya jangan pula nanti dia dakwa benda tu tak tulis pun. Dia tafsirlah perkataan tangqadu dengan tafsiran yang pelbagai kan. Jadi sebut terus soreh. Jadi antara
jasa orang dulu ni siapa desak tu supaya disebut. Kita jadi bila British minta, kita pun minta. Okey. Mesti dinyatakan dalam perlembagaan Islam agama persekutuan. Siapa yang usahakan supaya perkataan tu ada. Kalau perkataan tu tak ada, jadi masalah. Faham? Jadi perkataan tu, siapa yang masa nak runding, nak buat perlembagaan tu, desak masukkan benda. Faham? Kemudian wala yasihul aqdu muaqqatan 'ala al-madhhabi. Dia tak boleh temporary. Dia mutlak. Selama 2 tahun, selama tak ada. Kemudian Wa yushtaratu lafzu qabuli. kena ada qabul pula. Jadi macam mana proses tu dibuat dulu? Kan orang ramai ribu-ribu. Jadi sahabat apa lantik petugas ke macam mana? Dia nak buat akad semua, kan hantar wakil je. Setiap orang nak kena kabul tu kan. Jadi macam mana proses tu berlaku? Lagi? Walau wujida kafirun bidariha. Faqala ghafartu li sama'i kalamillahi ta'ala aw rasulan aw bi amali muslimin suddiqa. Dalam Quran pun ada kan? Ablighu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah. Apa ayat sebelum tu? Dalam surah apa? Taubah. Hatta yasma'a kalam Allah. Sajaraka. Itu surah apa? Taubah. Wa in ahadun minal musyrikin sajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah. Jadi tujuan memberi aman ni, jadi kita bagi pilihan supaya pertama masuk Islam, yang kedua jizyah. Jizyah ni supaya dia ada gencatan senjata. Jadi pada waktu itulah dakwah dibuat, faham? Jadi dihidupkan sehingga orang bukan Islam tertarik dan masuk Islam. Faham tak? Contohnya Mesir dengan aman. Tapi macam mana mereka boleh menjadi orang Islam? Sebab dia ambil ruang masa gencatan senjata tu untuk hidupkan biar Islam sehingga mereka tertarik dengan Islam. Jadi biar dia masuk tengok suasana. Tapi suasana tak ada, dia nak terkesan apa? Kemudian dia dakwa, ditangkap ni orang kafir ni. Dia dakwa saya ni ada aman, ataupun saya masuk ni nak dengar tentang Islam. Kita benarkan dia, biarkan dia. Tak payah nak selidik lama-lama. Tapi ada wajah kata kalau dia dakwa aman, yang tu kita tak boleh benarkan. Kemudian sebenarnya ada bukti. Seterusnya, jadi yang nak buat akad jizyah ni imam ataupun naib imam, wakil imam, siapa-siapalah. Jadi tak mungkinlah semua imam yang handle kan. Dia mesti ada wakil dilantik di negeri-negeri apa semua. Tak kisahlah. Wakil ni dikira wakil imam, wakil khalifah, wakil sultan. Kemudian wa alaihi an ijabatu idza talabu. Lagi Illa jasusan nakhafu. Illa jasusan nakhafu. Wa alaihi ijabatu. Baca syarah. Wa alaihi ijabatu idza talabu illa jasusan nakhafu. Wa alaihi maksudnya atas imam, dia wajib terima kalau mereka minta supaya menjadi kafir zimmi dan nak bayar jizyah. Kita wajib terima. Kecuali kalau apa, dia ni adalah jasus, perisik. Lagi Al-murad bihi ma fi ghadati ka asliha aqba wujudin ijabati. Walau qara ila al-bahum wa anna dhalika makidatun minhum lam yujibhum. Jadi imam tu pun kena cerdik juga. Tengok dulu kan mereka minta masuk negara Islam, nak bayar jizyah. Tapi sebenarnya pengintip kan, ataupun adalah makar. Jadi dia perlulah ada maklumat lain. Jadi, contohnya Perdana Menteri, dia mempunyai maklumat yang banyak sebab dia ada maklumat dia. Dia akses kepada maklumat rahsia ni banyak. Dan sebab itu Perdana Menteri dia kena sumpah akta rahsia. Dia kena sumpah menyimpan rahsia.
So ada benda yang dia tak cakap lah, benda tu. Askar bersama dengan dia, polis bersama dia, intelijen bersama dengan dia. Sepatutnya maklumat-maklumat tu ada. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Kecuali jasus ataupun orang yang mana makidah, maka itu kena jangan terima dia punya permohonan untuk mendiami negara kita. Faham? Dan benda tu berlaku macam-macam dalam sejarah. Macam mana dia panggil British, antara penjajah yang licik kan. Dia licik sampai orang terpedaya kan dia.